Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Pada hari ini saya akan kongsikan dengan anda teknik untuk menangani tekanan dengan menggunakan 10B. Seperti yang kita tahu, tekanan ni dia hadir pada masa dan juga situasi yang berbeza-beza pada individu yang berbeza. Jadi tekanan ni dia perlu dikenal pasti dan juga diatasi dengan baik agar kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Contohnya, bila kita tengok belon, bila ditiup, dia makin lama makin banyak tekanan yang dia ada dalam belon tu kan. Jadi bila lama-lama kita tiup dia akan pecah. Bila pecah, tekanan pun memang akan hilang lah. Cuma sama ada kita dapat menguruskan tekanan tu dengan baik ataupun sebaliknya. Kita boleh berfungsi dengan baik ataupun sebaliknya. Okey, teknik yang pertama kita boleh gunakan iaitu B. Satu, bersyukur. Bersyukur ni adalah paling simple, iaitu kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bila kita bandingkan keadaan diri kita dengan orang lain, maka kita akan rasa lebih tertekan. Jadi kita amalkan konsep bersyukur dalam diri kita. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Nikmatilah hidup kita seadanya. Okey, yang kedua, kita perlu bernafas dengan teratur. Bertenanglah dan bernafaslah dengan teratur, sebab bila kita tekanan, bila kita marah, kita geram, kita gelisah, kita akan rasa tegang. Jadi bila kita cuba duduk dan bernafas dengan baik, secara automatiknya tekanan yang kita alami itu akan berkurangan. Otot yang tegang pun akan berkurangan. Jadi duduk dan bernafaslah dengan lebih teratur. Seterusnya, bicara diri. Yang ketiga iaitu bicara diri. Jadi kita sentiasalah membuat refleksi pada diri kita, sentiasalah muhasabah dengan diri kita, kenapa punca tekanan itu terjadi, dan kita cuba cari jalan penyelesaian yang lebih baik untuk menanganinya. Seterusnya, yang B, yang keempat iaitu beribadat. Kita sentiasalah luangkan masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat dan beribadat serta berzikirlah supaya jiwa kita ni lebih tenang untuk menghadapi segala masalah. Okey, yang kelima, kita perlulah berkongsi perasaan dengan orang lain. Apabila kita menghadapi masalah, kita perlulah berkongsi, sebab bila kita berkongsi ni secara automatiknya kita akan luahkan perasaan yang kita alami tu, ketegangan yang kita alami. Jadi selepas kita luahkan perasaan berkenaan, kita akan rasa lebih tenang dan lebih selesa. Okey, seterusnya kita perlulah berehat. Okey, berehat ni selalunya kita ni akan lakukan satu rutin yang memang sibuk. Kita contohnya kita fokus ni, kita fokus dengan belajar, kita fokus dengan kerja, kita fokus dengan apa yang kita nak capai, sampai kita tak ada masa langsung nak berehat. Jadi ambillah peluang ini, kita berehatlah seketika, luangkan masa dengan keluarga. Jangan fikir dulu kerja yang kita sedang lakukan tu. Jadi kita berehat dan bertenanglah lebih dahulu supaya kita tidak terlampau stres, tidak terlampau tertekan. Okey, seterusnya B, yang keenam iaitu yang ketujuh, kita perlulah berurut. Berurut ni kalau ada duit kita bolehlah pergi ke spa, tapi kalau tak, kita hanya urut diri sendiri ataupun kita mintalah orang lain tolong urutkan diri kita. Sebab bila kita berurut, secara automatiknya otot yang tegang tu, apabila kita lengur tu, memang maknanya kita sebenarnya dalam keadaan tekanan lah tu. Jadi bila kita berurut, secara automatiknya kita akan rasa lebih tenang, lebih relax, dan badan kita akan rasa lebih ringan. Okey, seterusnya B, yang ke-8 iaitu kita perlulah beriadah.
sentiasalah beriadah dengan keluarga, beriadah melakukan apa-apa aktiviti yang bermanfaat seperti berkebun, seperti menanam pokok, seperti mencuci kereta. Itu pun dia boleh mengurangkan tekanan yang dihadapi. Dan seterusnya kita perlulah bersenam. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 30 minit supaya kita ni lebih relax dan tenang. Bila kita bersukan, hormon endorfin akan dirembeskan dan dia boleh membantu kita mengurangkan tekanan. Dan akhir sekali, kita perlulah berfikiran secara positif. Jangan mudah mengalah dan sentiasa mencari peluang di sebalik ujian yang ada tu. Contohnya kalau kita gagal dalam peperiksaan, kita muhasabah diri, kita berfikir secara positif, mungkin ada hikmah di sebalik kejadian berkenaan, dan kita tidak menipu diri sendiri dengan menyalahkan takdir, dengan menyalahkan orang lain, tetapi kita cubalah untuk mengatasi masalah yang kita hadapi tu dengan lebih baik dan juga lebih tersusun. Okey, kadang-kadang ni sebenarnya kita ni banyak fikir benda yang remeh-temeh, benda yang kecil pun kita perbesar-besarkan sehingga menyebabkan kita ni rasa lebih tertekan dan rasa geram. Jadi gunakan peluang yang ada, fikirkan benda-benda yang indah tanpa merosakkan hari-hari kita, dan sentiasalah ambil peluang untuk memastikan diri kita sentiasa kekal positif, sentiasa kekal berada dalam keadaan baik dan sejahtera serta bebas daripada tekanan. Bila kita tertekan, kita cepat-cepatlah mengamalkan teknik-teknik yang boleh membantu kita mengurangkan tekanan.